Adelina. Terima kasih join kelas ini. Walaupun pagi-pagi ramai yang masih tidur lagi kan. Ya. Okey, nampak tak slide tu? Nampak. Nampak tak slide virus? Okey, so kita akan sambung virus hari ni. Minggu lepas kita dah masuk fungi, alga, apa lagi? Alga. Apa lagi kita belajar sebelum ni? Respon. Kita dah belajar apa ni? Sorry? Fungi, alga lagi? Protozoa dan bakteria. Okey. So ni yang last lah ni. Mikroorganisma yang terakhir. Virus Okey. Tengok. Okey. So sekarang ni kan kita sedang dalam fasa pandemik virus corona ni kan. So kita tak nampak virus ni betul. So dia dalam kategori mikroorganisma yang paling seni di antara 5 mikroorganisma. So dia seni betul. So dia dalam kategori mikroorganisma yang paling seni di antara ke-5 mikroorganisma kita belajar. So antara 5 mikroorganisma yang virus adalah mikroorganisma yang paling seni dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Okey. So virus ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Okey, kalau mikroskop Kak Makmal tu tak boleh. Sebab apa? Sebab Kak Makmal tu hanya ada mikroskop cahaya sahaja. Okey, so dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron sahaja. Okey, bentuk virus. Tengok ni macam-macam bentuk. Nampak tak slide bentuk? Nampak? Tak. Mana cikgu? Tak nampak Sekejap. Okey ni. Bentuk virus sebab. Dah. Okey. Okey, so kalau tengok gambar ni ada macam-macam bentuk virus ni contohlah virus HIV, virus hepatitis B, virus Ebola virus, adenovirus, influenza, rabies, bacteriophage, papilloma virus, rotavirus, herpes virus. Okey. Ni semua adalah bentuk-bentuk virus. Kalau tengok bentuk dia macam kata macam robot pun ada kan. Macam berbulatan tajam pun ada kan. So nak kata bentuk dia sangat unik lah. Okey. Okey, virus berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza seperti sfera. Okey, sfera bulat lah. Helix, nanti saya akan tunjukkan gambar helix macam mana. Helix ni macam berpilin sikit. Polyhedral dan kompleks, iaitu gabungan antara helix dengan polyhedral. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan bentuk-bentuk dia. Okey. Okey, lihat gambar. Okey, so ada berapa bentuk virus? 4. 4 Okey, so ada 4 bentuk virus. So kat sini pertama sekali ada bentuk sfera. Okey, sfera maksudnya bulat lah. Okey, contoh virus influenza. Influenza ni kategori macam dia lebih kurang macam sesama tapi dia lebih teruk sikit. Okey, dia bentuk virus bentuk sfera. Okey, kalau tengok kat dalam ni ada RNA dan lapisan protein. Okey, bentuk kedua kita ada bentuk helix. Okey, bentuk helix. Okey, ni bentuk helix. Okey, contohnya virus mosaic. Yang ketiga, bentuk polyhedral. Polyhedral ni awak tengok dia macam ada bentuk segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Ni bentuk polyhedral. Okey, contohnya adenovirus. Dan yang keempat kita ada bentuk kompleks. Okey, ni bentuk dia macam robot lah. Okey, contohnya bacteriophage. Okey, bentuk kompleks ni contohnya bacteriophage lah yang bentuk dia macam robot. Ataupun kita panggil sebagai bentuk yang kompleks. Okey, kalau perasan semua ini virus ni dia ada RNA ataupun DNA kat dalam dia. Maksudnya ada genetik. Okey, yang akan dijangkiti kepada perumah nantilah. Kita belajar lepas ni. Okey, ni 4 bentuk virus.
Okay, next. Okay, kita pergi kepada struktur asas virus. Okay, nampak slide? Nampak. So, struktur asas virus, okay, ini asas lah. Maksudnya bentuk ni lebih kurang sfera. Okay, di mana dalam suatu virus ada glycoprotein. Okay, kemudian ada glycoprotein dan kemudian ada genom. Genom ni maksudnya genetik lah. Ada kandungan genetik seperti DNA dan RNA. Kemudian ada lapisan kapsid dan lapisan luar dikenali sebagai kod lah. Okay, so virus daripada berbenang asid nukleik, iaitu asid deoksiribonukleik DNA. Ni yang tergenom ni, okay, ataupun RNA. Ni adalah genom. Samalah RNA dengan DNA adalah genom lah, ataupun genetik. Okay, kandungan genetik yang dilapisi oleh protein. Protein inilah kapsid dan juga kod dan juga glycoprotein. Okay. Kalau ada soalan boleh beritahu Kalau saya laju ke boleh beritahu. Okey. Ciri khas virus. Boleh nampak slide? Boleh. Okey. Okey, ciri khas virus berbeza daripada organisma lain. Okey, virus ni dia sangat berbeza dengan organisma yang lain, ada sangat unik. Okey, di mana virus ini tidak mempunyai ciri hidup di luar rumah. Okey. Dia tidak mempunyai ciri hidup di luar rumah kerana tidak menjalankan respirasi. Okey, dia tak ada paru, okey, macam haiwan biasa. Dia tidak menjalankan perkumuhan dan dia pertumbuhan dia bukan macam pertumbuhan haiwan biasa dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, ini adalah perbezaan ciri khas virus berbanding dengan organisma lain. Yang penting dia tidak mempunyai ciri hidup di luar rumah. Okey. So nak kata kat sini macam mana virus ni boleh hidup? Okey, kita tengok lepas ni. Okey, tengok gambar. Okey, so gambar rajah ini menunjukkan bagaimana virus bertumbuh ataupun menjangkiti. Okey, sebab virus ni dia hidup dengan cara menjangkiti rumah. Okey. So, yang pertama sekali awak tengok ni contohnya bagaimana virus masuk ke dalam atau menjangkiti bakteria. Okey, ni virus. Virus akan melekatkan diri pada permukaan sel perumah. Okey, seperti sel bakteria. Ini cara pertama dia nak menjangkiti sel perumah adalah dengan melekatkan dirinya pada permukaan. Okey, bila dah lekat dekat permukaan bakteria ni, apa dia buat? Dia akan menyuntik bahan genetik DNA-nya ke dalam sel bakteria. Sebab tu virus ini dia ada DNA dalamnya. So bila dia ada DNA, dia akan suntik masuk ke dalam DNA bakteria tadi. Okey, itu step yang kedua. Okay, selepas dia suntikkan DNA ke dalam bakteria tadi, apa yang dia buat seterusnya? Okey, so seterusnya step yang ketiga, okey, virus itu akan bahan genetik virus itu akan mengambil alih kawalan sel bakteria. Okey, lepas dia dah suntik DNA ke dalam bakteria tu, sendiri dia dah menguasai kawalan sel bakteria itu. Dan seterusnya menggunakan bahan dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein ataupun kapsid. Okey. So bila dah start masuk DNA, dia akan ambil alih untuk menggunakan bahan dalam sel bakteria membina lapisan protein. Okey. Dah bina lapisan protein, okey, dia dah semakin kuat. Okey, dia dah semakin kuat di mana bilangan virus baharu dalam sel bakteria bertambah. Okey, so virus itu akan bertambah dalam sel bakteria itu. Dia dah mula menguasai kawalan sel bakteria dan menambahkan bilangan virus. Okey, seterusnya bila virus dah banyak dalam bakteria tersebut, so virus baharu itu akan memecahkan sel bakteria. Okey, dia akan pecahkan sel bakteria dan bebaskan diri
untuk menyerang sel bakteria yang lain. Tak cukup satu bakteria, dia akan serang bakteria lain. Setelah virus tu dah banyak kan, dia akan serang lagi keseluruhan bakteria yang lain. Okey, itu cara bagaimana virus menjangkiti ke rumah. Okey, untuk bertumbuhlah. Sebab virus ini selagi dia jumpa ke rumah, selagi itu dia akan hidup. Sebab itu coronavirus ni selagi kita putus rangkaian, selagi itu dia akan hidup. Okey, ada soalan tak? Kelas ada soalan? Ada. Clear, faham? Faham. Faham Okey, so soalan saya nak tanya. Okey, selepas virus ini, proses pembiakan virus selepas virus melekatkan diri dia pada rumah, contohnya bakteria. Selepas dia lekatkan diri dia, apa dia buat? Step kedua. Menyuntikkan bahan genetiknya melalui DNA. Yes. Pandai, dia akan suntik bahan genetik. Okey. Kat baru masuk. Okey, selamat datang Kat. Kat, are you there? Mana Kat? Tadi macam masuk. Kat? Okay Kat. Alright, kita teruskan Okay. Kita teruskan kepada tadi dah proses pembiakan virus. Okay. So maksudnya dah habis lah. Dah habis untuk kelima-lima mikroorganisme. Okay. Okay, soalan untuk virus. Sebutkan 4 bentuk virus. Spera. Okay, siapa boleh beri? Spera lagi. Helix. Helix, betul, bagus. Polyhedra. Polyhedral, pandai. Kompleks. Kompleks. Okay, so ada 4 bentuk virus. Okay, seterusnya bagaimana untuk melihat virus? Bagaimana untuk melihat virus? Melalui Tak dengar? Adel? Melalui mikroskop elektron. Bagaimana lihat virus? Melalui mikroskop elektron. Elektron Okey, mikroskop elektron. Okey, habis untuk virus. Saya sambung kepada faktor. Okey, nampak tak slide faktor? Nampak. Okey, so faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ni ada 5. Ni kena ingatlah. So ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama, kerana adanya faktor kelembapan, faktor cahaya, faktor suhu, faktor nilai pH dan faktor nutrien. Okey, so ingat 5 kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH, nutrien. So kelima-lima faktor ini yang memberikan kesan ataupun pengaruh pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Okey, saya pergi secara detail one by one untuk kelima-lima faktor ni. Okey, faktor yang pertama iaitu kelembapan. Okey, nampak tak slide kelembapan?
Lembab ya, okey. So faktor kelembapan di mana keadaan yang lembab sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Sebab itu bila kita cuci tangan kan, kita cuci tangan dengan sabun dan bersih-bersih ni, kan tangan kita basah kan. So bila tangan kita basah, kalau kita biarkan tangan kita lembab kering, lembab tak kering kan, okey, dia adalah sia-sia je sebenarnya, sebab bila awak tak keringkan tangan awak akan kembali mudah untuk bakteria melekat semula. Sebab tu lepas awak basuh tangan, pastikan keringkan tangan. Sebab keadaan yang lembab sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Okey, ini berkaitan dengan kelembapan lah. Kemudian persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Sebab tu kita nak kering, jangan lembab. Okey, so bila kering, pertumbuhan mikroorganisma akan kurang aktif. Okey. Okey, seterusnya. Okey, faktor yang kedua. Faktor cahaya. Okey, nampak tak faktor cahaya? Morning. Jom, kita kelas. Senyap sampai gini. Okey, nampak tak slide cahaya? Nampak. Okey. So, untuk faktor cahaya, okey, mikroorganisma seperti alga. Okey, mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. So, alga kan warna hijau. So, bila ada hijau, dia ada klorofil. So, bila ada klorofil, dia perlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Itu untuk alga, tapi berbeza dengan mikroorganisma seperti kulat. Kulat dan setengah bakteria, dia tidak memerlukan cahaya matahari. So dia lebih suka keadaan gelap-gelap. So untuk kulat dan bakteria lebih suka keadaan yang gelap untuk pertumbuhan. Okay. So cahaya juga memainkan peranan untuk pertumbuhan. Pendedahan kepada cahaya ultraviolet dapat membunuh mikroorganisma. Cahaya ultraviolet ni cahaya mengion lah, yang dapat membunuh mikroorganisma. Okay, next. Faktor yang ketiga iaitu faktor suhu. Okey, nampak tak slide? Nampak. Okey. So faktor suhu. Okey, suhu 35 hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum. Okey, apa maksud suhu optimum? Maksudnya suhu terbaik. Suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, nak tanya berapakah suhu takat didih? Kira-kira apa jawapan kamu? Okey, berapakah suhu takat didih? Siapa menjawab? Air menggelegak yang mendidih kan? Berapa suhu dia? 40. 40? Are you sure? Air yang mendidih tu, Ilin? Yang meluap-luap, yang menggelegak tu 40? Salah, kurang tepat. Berapakah suhu air mendidih? Takat didih, kita nak didihkan air sampai dia menggelegak tu. Berapakah suhu air mendidih? Cuba lagi, saya tunggu jawapan. Adelina, Kat, cuba jawab. ACC, Nilan, cuba jawab. 100. Andai, okey. So air yang mendidih 100 darjah Celsius. So 100 darjah Celsius adalah suhu yang sangat panas di mana mikroorganisma tidak akan dapat bertumbuh. Okey, so suhu sangat panas pun tak boleh. Okey, kalau suhu yang paling sejuk berapa? Berapakah takat beku? Berapakah suhu takat beku air? Takat didih 100, takat beku? Mencerdaskan minda. Itulah dia. So tahu takat beku berapa?
Didih 100, beku berapa? Okey, kalau dah ada, makan. Saya tunggu. Akak didih berapa? Kosong. Kosong, betul. So kosong tu kira suhu yang sangat sejuk sangat sejuk dan mikroorganisma pun tak boleh hidup. So sangat sejuk, sangat panas, kedua-dua suhu tak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. So suhu yang paling sesuai adalah 35 hingga 40 darjah Celsius saja. 35, 36, 38 sampai 40 lah. Okay. So suhu terlalu rendah atau sejuk lah. Seperti dalam sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Faham tak maksud merencatkan? Merencatkan. Faham ke tak faham? Tidak. Okey. Merencatkan maksudnya pertumbuhan itu akan stop. Okey. So kalau kita masukkan satu makanan dalam tersejuk, okey, so dia akan stopkan pertumbuhan bakteria. Tapi bila kita keluarkan balik makanan tu, letak kat atas meja, okey, dia akan hidup balik. Dia akan hidup balik. So merencatkan maksudnya dia akan stop, dia akan menghentikan pertumbuhan bakteria. Dia bukan mematikan tau, dia hanya menghentikan pertumbuhan bakteria. Itu maksud merencatkan. Okay. Suhu terlalu tinggi pun tak boleh. Okay, so dia akan membunuh bakteria. So panas sangat pun tak boleh lah. Okay, suhu tu itu untuk faktor suhu. Okay, kita pergi pada next slide. Faktor yang keempat, nilai pH. Okay. Okey, nilai pH. Nilai pH 7 ataupun pH neutral merupakan nilai pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Okey, maksudnya dia neutral, letak terlampau berasid, tak terlampau beralkali. Tapi ada sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di kawasan sedikit berasid ataupun beralkali. So, mikroorganisma ni dia tak suka sangat berasid ataupun beralkali. So, dia suka yang biasa-biasa saja untuk pertumbuhan. Okey, itu untuk nilai pH. Okey, dan last sekali faktor terakhir iaitu faktor nutrien. Okey. Nampak slide nutrien? Nampak. Okey. Apa tu maksud nutrien? Nutrien ni maksudnya makanan lah. Nutrien makanan. Okey. So kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kadar nutrien cukup. So bila ada makanan, so mikroorganisma pun akan bertumbuh dengan pesat. Tetapi kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kadar nutrien. Apabila faktor lain seperti kelembapan, suhu, nilai pH adalah terhad. Okey. So walaupun ada makanan, ada nutrien, tapi kalau tempat tu terlalu kering, okey, terlalu kering pun dia tak boleh. Ataupun tempat tu untuk bakteria terlalu terang pun tak boleh. Ataupun suhu terlalu tinggi pun tak boleh. Ataupun nilai pH terlampau berasid pun tak boleh. So dia juga berkait dengan faktor-faktor yang lain untuk hidup. Okey. Okey, itu untuk faktor nutrien. Okey, ada yang masuk ni. Okey, selamat datang Elini. Okey, Elini baru masuk walaupun tinggal lagi 15 minit. Okey, tak apa. So, saya sambung Sekarang kita dah belajar pasal virus dan juga 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, siapa nak tanya Adele? Sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. 5 faktor. Kita belajar. Faktor dia.
Mhm. Lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kelembapan, Kelembapan, cahaya, cahaya, bagus. nilai pH, Betul. suhu, Suhu, dan nutrien. nutrien, bagus. Okey. Okey, nak tanya Ilin. Okey, Ilin, berapakah suhu optimum? Berapakah suhu optimum mikroorganisma untuk pertumbuhan? 35 darjah Celsius sampai 40 darjah Celsius. Bagus, okey. Okey, 35 hingga 40 darjah Celsius. Okey, nak tanya Kat, berapakah nilai pH optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma? Nilai pH optimum. Okey, Kat. Kat, dia respon tak? Berapakah nilai pH optimum? Ada nak cuba? Okey, Kat tak dapat. Orang lain pula. Berapakah nilai pH terbaik ataupun nilai pH optimum? pH 7. pH 7, betul So pH 7 adalah pH neutral lah. Okey, habis untuk faktor. Okey, kita teruskan kepada lagi mana lagi? Cepat lagi. Okey, mikroorganisma berfaedah. So mikroorganisma ni kita tahulah dia ada yang berfaedah dan tak berfaedah. So ni kita pergi pada mikroorganisma berfaedah dan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Okey, so yang kita akan fokuskan ada 3 bidang. Okey, itu bidang perindustrian, bidang pertanian dan bidang perubatan. Okey, saya pergi pada bidang perindustrian dahulu. Okey, boleh nampak tak slide perindustrian? Boleh. Okey, so dalam bidang perindustrian, mikroorganisma ni sangat berguna. Antaranya untuk dalam industri membuat minuman berkultur. Okey, kita ada masukkan satu mikroorganisma ni, nama dia mikroorganisma Lactobacillus bulgaricus. Itu sejenis bakteria. Siapa pernah minum minuman ni? Apa nama minuman ni? Saya rasa semua orang pernah minum. Dalam minuman ni ada bakteria. Lactobacillus bulgaricus nama dia. Apa nama minuman ini? Saluran sini semua pernah beli minuman ni. Vitagen, cikgu. Betul, minuman Vitagen. Okey, Vitagen, apa lagi? Lactogen, apa lagi? Yakult. Itulah semua, itu semua minuman berkultur yang memang ada bakteria dalam minuman tersebut. Kalau tak percaya boleh beli, tengok dekat dia punya label minuman tu ada tulis minuman yang ada bakteria berkultur. Okey, seterusnya untuk membuat barangan kulit. Barangan kulit contoh mikroorganisma adalah Bifidobacteria sp dan Lactobacillus subtilis. Contohnya barangan kulit seperti dompet, handbag, tali pinggang. Kemungkinan kulit-kulit itu dibuat daripada kulit ulas hawa ke kan. So dia ada bakteria yang tak berbahaya lah, yang boleh dijadikan barangan kulit.
Dan lagi satu, dalam makanan contohnya roti, kek, kita ada letak yeast. Yeast kan adalah salah satu mikroorganisma dalam kumpulan folate. So dalam makanan pun ada diletakkan mikroorganisma seperti yeast. Okay, so tiga faedah dalam bidang perindustrian lah dalam menggunakan mikroorganisma. Okay, seterusnya. Okay, kita ulang balik tiga contoh tiga contoh kegunaan mikroorganisma dalam bidang perindustrian. Tiga contoh kegunaan mikroorganisma dalam bidang perindustrian. Untuk dijadikan apa? Kenapa sih orang masuk? Budak tak apa? Budak tak apa masuk? Balik macam mana lah? Makanan, Okey, dalam buat makanan lagi. minuman, Lagi. barangan kulit. Barangan kulit. Okey, bagus. Alright, next. Dalam bidang pertanian. Okey, dalam bidang pertanian, kita ada dua saja dia punya faedah kat sini, iaitu dalam memberi faedah dalam pencernaan haiwan. Contohnya haiwan lembu, kambing dan haiwan-haiwan ternak tu, dalam usus mereka ada satu bakteria dinamakan bifid, bakteria yang sangat berguna untuk pencernaan. Seterusnya kita ada bakteria peniklitan, di mana bakteria ini sangat berguna untuk pertumbuhan pokok atau pertumbuhan tumbuhan lah. Bakteria peniklitan ni. So ada dua kaedah lah kegunaan mikroorganisma dalam bidang pertanian. Pencernaan haiwan dan bakteria peniklitan. Seterusnya bidang perubatan. Kalau bidang perubatan ni banyak sebenarnya. Di mana bidang perubatan ni contoh kegunaan mikroorganisma adalah untuk membuat hormon insulin. Kalau tahu hormon insulin ni diperbuat daripada bakteria DNA recombinant E. coli. So hormon insulin, siapa tahu hormon insulin ni diberikan kepada siapa? Siapakah orang yang dapat hormon insulin ni? Atau pesakit? Pesakit apa? Pesakit kencing manis, diabetes. Yes, betul, diabetes atau kencing manis. So pesakit kencing manis ni dia akan diberikan hormon insulin. Hormon insulin, so insulin ni adalah daripada bakteria recombinant E. coli. Bukan E. coli tau, E. coli nama dia. Dan kedua adalah untuk membuat antibiotik. So antibiotik ni contohnya penicillin. So penicillin ni diperbuat daripada sejenis kulat dinamakan penicillium. Dan sekali untuk vaksin. So vaksin juga lah daripada bakteria, contohnya rotavirus, salmonella sp, poliovirus. Ini contoh-contoh bakteria yang digunakan untuk membuat vaksin. So ada tiga faedah kegunaan mikroorganisma dalam bidang perubatan. Buat hormon, insulin, antibiotik dan vaksin. Ada soalan tak? Tak ada. Soalan. Saya bagi soalan dalam bidang pertanian, sebutkan dua faedah mikroorganisma dalam bidang pertanian. Pencernaan haiwan, Betul. bakteria peniklitan. Yes. Itu dalam bidang pertanian. Kemudian dalam bidang perubatan, boleh sebutkan tak tiga faedah atau kegunaan mikroorganisma? Vaksin, Perubatan. Vaksin. antibiotik seperti Betul. penicillin,
Betul, Hormon lagi satu. seperti insulin. Yes, terima kasih. Okey. Gambar vaksin lah. Okey, yang digunakan untuk uh, contoh gambar bakteria yang digunakan untuk membuat vaksin. Contohnya rotavirus, salmonella dan polivirus. Okey. Um, sikit lagi 5 minit. Okey, saya nak sentuh berkaitan dengan potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam. Okey, nampak tak gambar apa kulit pisang ni, nampak tak? Nampak. Okey, so saintis telah menjalankan kajian yang menunjukkan bahawa kulit-kulit pisang, kulit buah-buahan, kulit sayur-sayuran ni, bahan-bahan sisa makanan ni, okey, daripada dibuang adalah lebih baik untuk diproses, ditapaikan, okey, untuk dijadikan bahan pencuci yang lebih mesra alam. Okey, so contohnya macam kulit pisang kita buang je kan biasa kan. Tapi saintis dapati kulit pisang ni semua kulit buah ni kita boleh proses penapaian untuk dijadikan bahan pencuci. Bahan pencuci yang lebih mesra alam, iaitu yang tak menggunakan bahan kimia. Okey, so perkembangan dan kemajuan bioteknologi terutama teknologi hijau telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan. Okey, dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Okey, so nak kata kat sini bahan-bahan semua ini akan ditapaikan menggunakan mikroorganisma lah untuk menjadikan bahan pembersih yang lebih mesra alam dan tanpa bahan kimia. Okey, saya bagi contoh macam ni. Okey, kita tengok ni contoh ni. Satu contoh bahan yang tanpa menggunakan bahan kimia dan menggunakan kulit buah, contohnya ni larutan pembersih ekoenzim. Kalau awak pergi ke pasar raya, awak cari bahan-bahan yang ada eko ni, kebiasaannya adalah bahan yang tanpa bahan kimia, yang lebih mesra alam. Okey, contoh macam kat belah kiri pencuci ni kan. Pencuci ni sebenarnya dia lebih kepada bahan kimia sebab dia menghasilkan buih yang sangat banyak. Okey, bahan pencuci ni lebih kepada bahan kimia. Tapi kalau larutan ekoenzim ni, dia kurang buih dan dia lebih mesra alam dan tidak menggunakan bahan kimia. Itu beza antara larutan ekoenzim dengan bahan pencuci yang menggunakan bahan kimia. Okey. Okey. Sikit lagi, last slide. So, perbezaan antara pembersih ekoenzim dengan pencuci kimia kat sini. Okey, so kita ada kat sini proses penghasilan. Okey, proses penghasilan pembersih ekoenzim ni daripada sisa pertanian lah. Contohnya sisa-sisa kulit buah, sisa sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi kalau pencuci kimia, dia menggunakan bahan kimia. Okey, kemudian tindakan terhadap lemak dan grease ni, contoh nak bersihkan makanan berminyak tu. So enzim dalam ekoenzim akan menggunakan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Berbeza dengan pencuci kimia biasa, dia akan menggunakan surfactant di mana dia akan menggunakan bahan kimia pencuci untuk mengungsikan lemak dan grease kepada buih. Sebab tu yang bahan pencuci kimia ni banyak buih. Okey, mudah digunakan. Tidak perlu sental kerana lemak dan grease pun ditanggalkan. Tapi bahan kimia pencuci ni lebih kena kuat sental sikit lah. Okey, ini paling penting, saliran tersumbat. Molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyebabkan saliran. So, bila kita gunakan ekoenzim ni, dia kurang menyebabkan longkang kita tersumbat. Berbanding bahan pencuci kimia yang menghasilkan buih yang sangat banyak kan. So, menyebabkan surfactant ini menyebabkan longkang kita, menyebabkan sisa saliran kita sumbat. Okey, dan kos untuk pembersih ekoenzim sebenarnya lebih rendah berbanding yang menggunakan bahan kimia, kosnya lebih tinggi. Sisa pun kurang lah sebab kita dah sisa kita dah proses, kita dah tapaikan. Okey, so dah kurang sisa, dah kurang bahan pencemar. Dan pencuci kimia lebih banyak sisa lah yang terhasil. Dan alam sekitar lebih mesra alam dan lebih tanpa bahan kimia, tapi pencuci kimia dia lebih mencemarkan alam. Okey.
Sekejap. Okey, saya rasa itu saja untuk kelas hari ni. Oh, sekejap lagi sikit ni. Okey, ini gambar ni kalau tengok. Nampak tak gambar ni? Macam susu ni, nampak tak susu ni? Nampak. Nampak. So gambar susu ni memang ada serum lactic. Ini digunakan untuk merawat air sisa dan nak cemar dalam sistem cairan. Contohnya kalau laut tu ada minyak, laut tu ada minyak, so mungkin nak bersihkan minyak kat laut. So dia akan gunakan serum ni lah untuk bersihkan minyak-minyak hitam kat laut. Contohnya macam itulah. Okey. Okey, itu saja. Saya rasa sampai sini saja. Kita jumpa lagi next class. Bye. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Okey.